Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Manjari. Kita dah bincang sujud sawi, kita bincang dah sujud tilawah. Sekarang ni kita bincang sujud syukur hari ni. Pada menyatakan sujud syukur. Sujud syukur sunat dikerjakan di luar solat. Dan tidak boleh dikerjakan ke solat. Itu kaedah dia. Ada bicara sebelum ni. Kalau buat sujud syukur, ada ayat surah Sad yang dibahas ke ulama, ada khilaf. Ada setengah ulama mengikut mazhab kita ni secara umumnya. Yang ke-15 tu, surah Sad tu tidak dikatakan sujud tilawah, tapi untuk ayat sujud syukur. Atau tidak terima. Kalau kira kalau ayat tu untuk sujud syukur, tak ada kaitan dengan sujud tilawah, maka dia kira tak boleh lah sujud. Gitu je kaedahnya. Bahkan sujud syukur dalam sembahyang itu boleh batal solat. Kerana itu kalau dikerjakan solat dengan sengaja dan tahu haramnya, maka batal lah solatnya. Gitu dah. Sunat mengerjakan sujud syukur dikala memperoleh nikmat. Kita boleh nikmat apa, kita bolehlah sujud syukur. Nikmat tu pula yang tidak diduga sebelumnya tak. Hanya maksudnya ni mungkin nikmat biasa, nikmat yang kita berasa kanyak, kita rasa gembira sangatlah. Atau nikmat yang diharap-harapkan, baik nikmat itu bagi dirinya, bagi anak cucunya, atau salah seorang dari umat Islam. Orang lain suka sangat tapi rasa gembira dia, tak boleh sujud syukur. Umpamanya memperoleh anak. Boleh anak enggak? Tu sujud syukur lah. Boleh beranak dah anak, sujud syukur lah. Pangkat. Boleh naik pangkat kau tak? Naik gaji, naik pangkat lah. DG ke apa dah. Ataupun dan kemuliaan serta harta yang halal dah. Naik pangkat dan kemuliaan serta harta yang halal. Boleh harta yang halal tiba-tiba secara mengejutkan ke apa. Dah. Boleh pembasai ke apa. Dia pun bersyukur dah. Sekalipun bagi orang yang sedang punya harta, orang ada harta tu boleh pitih lagi dah. Lagi dia kena bersyukur dah. Jadi salah satu cara dia ialah sujud syukur dah. Dan juga kerana kedatangan keluarga yang sudah lama berpergian, musafir jauh, bawa klik ke Lumpur, klik Jepur, klik musafir jauh lah, kita pun bersyukur alhamdulillah. Menang dalam peperangan pun sujud syukur. Turun hujan sudah masa kemarau yang panjang dah, pun sujud syukur dah. Walaupun sembahyang istisqa pada sembahyang sebelum tu, lepas tu turun je boleh pula sujud syukur dah. Dan sembuh dari sakit dah. Gitulah, semua tu boleh sujud syukur. Bermula sunat sujud syukur kerana kedatangan nikmat itu. Sunat sujud syukur ni kerana perlu nikmat, kerana selalu mengikuti sunnah Nabi. Kita ikut sunnah Nabi lah sujud syukur ni. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lainnya. Tidak termasuk peroleh nikmat yang dimaksudkan ialah nikmat yang selalu terima. Umpamanya selalu dalam keadaan sihat. Tu kita tak boleh sujud syukur lah pada Nabi biasa-biasa. Syukur belakang my band ni lah. Cuma sujud syukur ni untuk special case lah. Nikmat sentiasa ada tu, tiap hari makan ke apa tu biasa ada. Selalu dalam agama Islam tu kita bersyukur dengan cara biasa lah. Bersyukur dengan sembahyang baca Quran ke apa, zikir lah. Dalam sebab ini tidak disunatkan sujud syukur, kerana kalau dikerjakan sujud syukur pada saat-saat itu akan menghabisi umur untuk itu saja. Ikut agama kita kan untuk sujud syukur tu lah. Tak dibuat ibadah lain, tak dibuat kita buat pada syukur tu banyak kali kita nak sujud syukur ni. Sujud syukur ni untuk bagi pelik-pelik, bagi jajaran . Dan juga sunat mengerjakan sujud syukur ketika terhindar dari musibah yang tidak diduga sebabnya dah. Selamat daripada aksiden, kau selamat daripada bala bencana apa, kan? Rumah selamat daripada banjir ke apa. Boleh kena kita selamat ke apa, kita kena sujud syukur dah. Baik musibah yang menimpa dirinya je, menimpa anak cucunya atau salah seorang daripada umat Islam, seperti selamat dari kekeraman, tenggelam, selamat dari tenggelam dah. Selamat dari terbakar, rumah runtuh dan sebagainya, selamat daripada benda-benda gini, itu kena sujud syukur. Adapun dalil sunat sujud syukur kerana terhindar dari bahaya ialah mengikuti praktik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Dari hadis Ibn Hibban ni cerita Nabi sujud syukur lah. Kita ni kita rekasa kita ni nak. Kita walaupun berasa panjang edah dah nak. Berapa siri kita ni dekat 100 dah. Tapi sebenarnya rekasa lagi, kita hamsah lagi, ya kita dalil hadis perawak priak ya.
Kitab-kitab fiqh dulu, kitab-kitab hadis dulu, itulah kitab fiqh ni. Dicap habis. Dia tidak pernah ni kitab fiqh dia kurang dah. Dia bincang hadis ni dia buat bagi qaul ulama untuk menghurai terus. Jadi kalau kita nak rujuk tu panjang pula dah. Tak gitulah ceritanya. Nikmat atau bencana yang disunatkan melakukan sujud syukur adalah nikmat atau bencana yang lahir sebagaimana yang dilukil oleh Syekh Imam Syafi'i. Dan sahabat-sahabatnya kerana itu tidak termasuk nikmat dan bencana batin. Benda hak zahir, hak nampak tak? Bencana batin seperti makrifah kepada Allah. Dan terhindar dari perilaku yang buruk, hak tak nampak dah. Hak zahir adalah hati, hak lahir yang batin lah. Maka tidak disunatkan kerana perolehinya atau terhindar daripadanya benda-benda yang bahaya adalah hati je, benda-benda batin. Hak kena syukur ni benda-benda yang zahir dah, hak nampak. Demikianlah terangkan dalam kitab Syarah Minhaj. Namun Syekh Ibn Hajar Al-Hatami menerangkan kitabnya Tuhfatul Muhtaj berpendapat lain yang katanya disunatkan juga sujud syukur kerana memperolehi makrifah. Boleh berasa nikmat ilmu kenal Tuhan ni. Dan terhindar dari perilaku-perilaku yang buruk kerana semua itu termasuk nikmat belaka. Gitulah. Boleh kita tengok keadaan lah, tapi kalau sama-sama tak sesuai lah. Benda hak kita boleh jaga-jaga dah. Nikmat yang nikmat makrifah tu. Ataupun boleh ilmu yang hebat habis. Ataupun ada kitab tu. Kita ngaji ada kitab habis. Kitab Sabilah Muhtadi ni. Jangan nak beli habis ni. Jaga betul mata lah. Dah ada kitab ni. Ada kitab Munyoti Musalli. 10 tahun ngaji dah. Tak habis-habis lagi dia. Nak gana syarah kena kat sini. Syarah kena. Bunga banyak dah. Dia beli habis betul kitab ni. Alhamdulillah. Sangat syukur tu. Sujud dah. Tu jaga berlaku dah. Tapi kalau buku tu nipih. Dia berapa habis semua. Dah. Mata-mata habis, jaga tidak sepanjang mana nikmat tu dah boleh syukur, tapi juga cakap dia sujud kalau cakap hari bersujud benda hak dia jaga dah. Sepuluh dia boleh sekali nak boleh habis kita ni, syukurlah kita tebal-tebal dah. Dia sunatkan sujud syukur kerana melihat orang lain yang sembuh dari penyakitnya. Tengok orang lain sembuh penyakit pun syukur, alhamdulillah sujud syukur. Baik penyakit mental atau penyakit yang menimpa fiziknya dah. Kena penyakit anak beranak kita kena COVID ke apakah. Waliyazubillah, tiba-tiba kena. Tiba-tiba sembuh, kita alhamdulillah kita sujud syukur. Itu cara yang baiklah dah. Kerana mensyukuri nikmat yang dengannya ia terlepas dari penyakit itu dah. Namun sujud syukur janganlah dilakukan di depan orang yang kena penyakit agar tidak menyakitkan hatinya dah. Anak beranak kita siap ke ataupun kita syukur anak beranak kita tak kena dah. Penyakit pelik-pelik tu. Depan orang hak penuh penyakit anak beranak yang kena, jadi dia serah hati dah. Maksudnya kita tidak tunjuk ke orang dah. Melainkan kalau yang kena penyakit itu adalah orang yang maksiat. Dan sepotong terpotong tangannya kerana pelaksanaan hukuman pencurian. Hukum tangan, potong tangan lah, hukum curi dah. Jadi, kita tanda bersyukur hak tu, ikut dia lah. Pasal dia cari pasal, curi barang orang dah. Ditangkap orang yang buat kacau bilau dalam masyarakat Islam dah. Jadi kita bersyukur dah. Yang sudah diketahui bahawa ia sudah bertaubat dari kemaksiatan itu, maka sujud syukur dilakukan di hadapannya. Kalau dia bertaubat, boleh sujud syukur di hadapannya pun. Jangan tahu dah. Dan sunat bagi orang yang melihat orang yang kena penyakit membaca doa berbunyi berikut dah. Ni kalau kita jumpa ada orang sakit ke apa, kita boleh baca doa ni lah. Dah. Doa ni kalau kita tengok orang sakit kan. Doa bunyi kan ada. Alhamdulilladzi afani wa ma batala'i wa faddalani ala katsirin min khalqihi tafdila. Dah. Jadi untuk sebut riwayat ni. Dia kata maksudnya artinya sebermula segala puji bagi Allah yang telah menyembuhkan aku. Alhamdulilladzi afani, menyembuhkan aku, menyihatkan aku, wa ma batala'i, dari bencana yang menimpa diriku dah. Menyembuhkan aku dari bencana menimpa diriku. Dan dia telah melebihkan aku dari kebanyakan makhluknya. Wa fadlana ala katsirin min khalqihi. Dan dalam beberapa kelebihan tafdila. Jadi kita bersyukur. Kita siap penyakit ke tak? Ataupun Allah selamat kita daripada penyakit itu, kita doa gini lebih kurang. Kita baca gini dah. Kita baca tu, tak salah baca dah. Baca kita saja dah. Yang boleh kita bersyukur pada Allah. Kita kecek Tuhan. Bukan kecek dia, takut dia serah Allah. Dia sedar hati dah, dia sihat kita sakit. Tak boleh lah kita baca deras. Siapa dia terasa pula dah macam kita ni. Itulah. Seolah gembira
kita je sihat, dia biarkan dia sakit gitu lah, lebih kurang jadi terasa. Jadi kita baca, kita sajalah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala dzalika ufi min dzalika bil bala'i ma 'asha." Pada siapa membaca yang seperti itu dikala melihat orang yang timpa bencana. Siapa dia tengok timpa bencana ni, baca takdilah, alhamdulillahillazi 'afani wa mabtalai wa faddalani 'ala katsirin min khalqihi tafdila. Baca seperti itu dikala melihat orang yang ditimpa bencana, nescaya Allah melepaskannya dari bencana itu selama hidupnya. Siapa tahap tu. Tapi hadirat Tirmizi ni wallahu a'lam lah kuat setengah mana dah. Lepas tu sunat melakukan sujud syukur dikala melihat orang yang fasik. Sunat sujud syukur tengok orang fasik yang telah berhenti dari kefasikannya dah. Jadi kita bersyukur kerana dia berhenti fasik lah, bertaubat ke apa dah. Baik orang fasik itu orang yang Islam ataupun bukan Islam. Kerana kemaksiatan dalam melanggar peraturan agama lebih berat dari kemaksiatan melanggar peraturan dunia dah. Gitulah. Jadi maksiat melibatkan syariat Islam itu lebih besar lah. Dosa dia dah daripada kesan yang buruk dia daripada dosa-dosa dunia dah. Kesalahan dunia gitulah dah. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersabda, berdoa, Allahumma la taj'al musibana fi dinina. Artinya, wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami lah, jangan kiranya kau jadikan musibah ini pada agama kami. Jadi musibah berat setengah mana dunia pun tak lagi, tapi musibah kalau agama terpesong, tersesak ke apa dah. Apa je lah, berat dah. Agama ada dah, setengah-setengah dia belajar, dia rasa dia syok. Biasa dia ni orang beragama, tapi berat sekali terjebak dengan ajaran sesat dah. Terjebak dengan ilmu makrifat dah. Ilmu makrifat, syariat tak cara dah. Macam-macam dah manusia tadi. Ada setengah tu taksub dah. Pada kubur dah. Habis dah apa dah. Yang hanan-hanan dah. Kadang benda tu, dia terjebak tu payah nak fikir orang nasihat macam-macam, nasihat terpakai lagi dah. Jadi itulah kadang-kadang boleh masa dia berasa syok, dia boleh ijazah qabil tu dah, sedangkan tidak sabit dengan hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Dia syok sendirilah, dia berasa dia ada ilmu dah. Ilmu gapo kalau tidak sahih daripada Nabi dah. Ilmu-ilmu ni mesti sabit dengan hujah, fakta Al-Quran, ijma', qiyas yang kuat berdasarkan hujah-hujah daripada ulama muktabar, bukan sekadar untuk guru dia dah. Dan sebab itu kita minta jauh daripada fitnah terhadap agama kita dah. Gitulah. Sujud syukur dikerjakan di hadapannya agar ia insaf terhadap kesalahannya. Ada juga kita sujud syukur depan orang ni supaya matlamatnya, supaya dia insaf. Dan ingin bertaubat. Dia juga gitu dah. Dan ini dapat dilakukan kalau tidak ditakutkan akan membinasakan dirinya, dan kalau takut akan binasa dirinya, maka sujud syukur tidaklah dilaksanakan di hadapannya dah. Syukur ni boleh buat depan orang jahat ke apa kalau nak suruh beri kaedah, beri nasihat kan ni, wallahu a'lam lah macam mana beri nasihat dengan sujud syukur dah. Berkali nampak hebatlah dah, boleh nikmat ke apa sujud syukur depan orang fasik ni. Moga-moga orang tu jadi kanyak sikit. Wallahu a'lam lah, kita pun tak faham nak kaedah dia. Tapi kalau salah kau orang tu marah pula dah, non nembuk pula dah, perli dia pula dia kata nak tak sedap buat lah dah. Okey, kata maksiat nah. Kata maksiat lebih umum dari kata fasik. Tu maksiat ni umum lagi dah. Fasik ni betul-betul. Alah, pasti dah maksiat ni tak sampai tahap fasik lagi dah, setengah-setengah tu dah. Kerana maksiat mencakupi dosa yang kecil pun yang jarang dikerjakannya dipanggil maksiat dah, dosa dah. Sedangkan melihat orang yang berhenti dari dosa kecil tidak disunatkan sujud syukur dah. Dosa kecil ni banyaklah. Jadi dia berhenti buat dosa kecil ni tidaklah perlu sujud syukur, banyak sangat dah. Tapi sunat mengerjakan sujud syukur di luar solat bagi yang membaca ayat sejadah pada surah Sad. Kita bincang surah Sad ni. Dia kata bukan sujud tilawah situ dah. Hendaklah diniatkan melakukan sujud kerana diterimanya taubat Nabi Daud. Di luar solat je boleh dah. Bukan ada solat. Itu pun panggil sujud syukur. Bukan sujud tilawah lah. Mengikut kitab ni lah dah. Gitulah.
Cara pelaksanaan sujud syukur sama saja dengan sujud tilawah dari segi caranya sama. Kata kalau samalah sujud syukur dengan sujud tilawah, sujud sejadah ni. Sama je keadaannya. Wajib dan sunatnya pun sama belaka. Dan boleh dikerjakan sujud syukur dan sujud tilawah di atas kenderaan dengan isyarat pun boleh. Duduk atas kuda, duduk atas kereta, duduk atas gapo, sujud syukur dengan isyarat sekat mana mampu lah dah. Kalau driver kereta payah sikit, tunduklah sikit dah. Sujud syukur dah. Pasal sujud syukur ni kena segera, dia tak boleh tangguh-tangguh. Dapat berita atas kereta, sujud dah, boleh drive pun dah. Ataupun kita jadi penumpang dah, berendah lagi. Dah. Masalah lain tu sujud syukur ni tidak kira macam sembahyang. Tak ada sembahyang boleh sujud syukur dah. Itu masalah lain dah, masalah kita ni. Sujud syukur ni kena ada sembahyang lah dah. Dan sujud syukur tidak dikerjakan lagi kerana dipisahkan oleh waktu yang cukup lama antara sujud dan sebabnya. Kita tahu berita sebab-sebab yang boleh kita menjadi gembira tu. Kena buat selalu, tak boleh kata nak sujud syukur karilah. Nanti sembahyang esok kari dah. Boleh berita ni main goreng. Atau sembahyang subuh kat dia. Tapi tunggu sembahyang esok sujud syukur ni tak ada pedah lah. Kena segera dah. Sebagaimana yang berlaku dalam sujud tilawah. Segera juga sujud tilawah pun tak boleh tangguh juga dah. Kena ayat sejadah, tunggulah baca pun habis dulu dah. Baru nak sujud tilawah. Tak jadi dah. Dipanggil sujud lain, tak panggil sujud tilawah lah gitu dah. Sujud semaya biasa dah. Baca ayat sejadah, surah sejadah, tak usah sujud. Siapa kau? Habis surah. Lepas tu rokok sujud mula dah. Nak rokok itidah sujud dah, dia jadi sujud biasa dah, tak jadi sujud tilawah dah. Sujud syukur tak boleh dikerjakan dalam tawaf. Bila tawaf sujud syukur tak boleh. Kerana tawaf itu sama seperti solat. Sedangkan solat diharamkan mengerjakan sujud syukur. Dah. So, tawaf tu, ketika tawaf tu nak sujud syukur dah. Ada berita gembira ni. Berhenti mentah nak sujud syukur. Tak boleh. Dia kata, sudah lah. Tawaf tu siapa tujuh tawaf. Lepas tu lah. Tak boleh. Masa tu tak jadi. Ia macam semaya. Masa semaya, kalau kita dengar berita, kita tengah semaya sunat, kalau semaya fardu. Ada kata, ada berita gembira, melau rakyat kita. Anakmu boleh sebelah A lah. Masa tu, dia nak sujud syukur. Terus tak boleh lah. Bila semaya ni tak boleh nak sujud syukur. You kena semaya macam biasa, bersyukur bila semaya lah. Tak padat lah. Pada nak semaya di sunat tu lah, atau semaya fardu tu lah, dia bersyukur lah. Gitu, tak payah buat sujud syukur yang khusus. Kerana itu tidak diperintahkan mengerjakan sujud syukur dalam tawaf. Tak boleh lah. Tawaf tu semacam semaya, tak boleh sujud syukur. Kerana tawaf sama dengan solat. Inilah diterangkan dalam kitab Tuhfah. Yang berbeza dengan yang disebutkan Matam al-Ubad dan Nihayatul Muhtasyah. Jadi berbeza. Ada juga kata boleh lah. Jadi Tuhfah kata boleh lah. Kita ambil kata boleh lah kerana serupa. Dia anggap serupa dan semaya lah. Okey, lepas tu haram melakukan sujud selain dari sebab yang disebutkan di atas. Sebab utama dah. Haram melakukan sujud selain dari sebab yang disebutkan atas, sekalipun sujud dikerjakan sudah solat. Tak nyamik solat. Atau kerana akan peroleh ketaatan pada Allah. Jadi sujud-sujud yang tak penting tu, kata haram. Maksud siapa tak sebagai perkara utama tak boleh dah. Haram sujud kepada para ulama. Mentang-mentang baca tu. Atau kerana akan kebaktian pada Allah Ta'ala sekalipun. Tak boleh. Dia kira gini lah, sebab-sebab besar lah dah. Baru kita sujud syukur lah. Yang seterusnya haram. Okay, demikian lagi haram sujud kepada ulama. Sungguh dah. Haram sujud pada para ulama, pada pembesar negara dan pada lain-lainnya, dan kadang-kadang akan membawa pada kekufuran. Sujud ni adakah terus kafir ataupun haram dulu? Dia sebenarnya keadaan dia tidak sampai ke hak kafir lagi dah. Dan pasalnya orang ni tidak orang biasanya kita anggap Tuhan lagi secara biasa, tapi yang jadi dekat dengan kufur lah. Kalau dia anggap manusia tu ada sifat untuk guru, untuk wali tu dah. Ada macam sifat ketahanan, nak ganti sifat Tuhan dah. Boleh jadi kafir lah dah. Sujud saja tu haram, tak sedar royak lah pasal syirik kafir dah. Dia ada syirik kecil dah. Setiap yang kena faham, syirik-syirik ni ada orang sebut syirik tawah boleh jadi syirik ke apa tu. Tawah kubur boleh jadi syirik ke. Dia boleh jadi syirik kecil dan boleh syirik besar. Syirik kecil ni dia tak sampai lagi tahap
itiqad yang supon tu jadi kafir. Tapi seumpama dah lah. Kita tawaf Baitullah, rumah Allah di Mekah ni, kerana kita membesarkan tuai Kaabah, bukan Kaabah tu dah. Kita menghadap Kaabah bukan sujud kepada Kaabah, sujud kepada Tuhan tuai punya Kaabah itu Allah SWT dah. Begitu juga kalau kita tawaf Kaabah tu bermaksud kita membesarkan Allah SWT. Kalau tawaf kubur ni, membesarkan para wali nak serupa dah. Seolah-olah jadi macam Tuhan juga dah. Tu jadi gitulah. Kalau yang anggap macam sama, jadi syirik lah. Syirik belaka dah, syirik besar lah. Kalau siapa yang seolah sama dengan Tuhan dah. Tawaf ni boleh minta hajat. Serupa kalau tawaf Kaabah boleh minta doa ke apa dah. Nak suruh jadi serupa, nak jadi syirik dah. Tetapi kalau sujud di hadapan mereka dengan kosak mendekatkan diri kepada Allah, tidaklah menyebabkan kufur, hanya haram saja dah. Sujud tapi walau sujud. Padahal nak sembah Allah SWT ada bila semaya ni sujud. Tapi dia ada di depan dah. Tu pun dia kata haram lah. Benda ni nak kena jagalah. Ada setengah orang ni sangat pandang remeh benda-benda gini. Jadi sepatutnya dia kena pandang serius. Tak boleh lah. Dulu-dulu saya tengok cerita pengasah kepada Muhammadiyah ni. Nama apa dah? Allah apa panggil, tak ingat nama Tok Guru tu dah. Jadi dia tu pengasah Muhammadiyah ni. Jadi kita tengok cerita Indonesia tu bagaimana ni Tok Guru ni, siapa kau orang ni tunduk tu, porokok posujud dah. Memang posujud setengah nampak dah, porokok dekat dengan sujud dah tu dah. Tunduk kepada Tok Guru dia. Dan seolah dia ni menteri dah, wakil pada tu sultan, pada raja masa tu ni. Jadi sampai tahap tu kita tengok dah. Jadi benda tu tetap haram dah. Tarekat ni lagi lah dah. Kita jumpa tarekat Naqsyabandi, apa aliyah dah. Sampai tahap memang sujud cium kaki Tok Guru dah. Ada setengah tu sujud, ada setengah cium kaki Tok Guru dah. Semua tu boleh jadi syirik besar lah, boleh jadi kafir. Kalau tidak jadi syirik kecil, jadi haram lah. Gitulah. Okey, solat sunat ni. Ibadah badaniyah yang terafdal sesudah mengucapkan 2 kalimah syahadah adalah solat. Solat fardu lebih afdal dari segala ibadah-ibadah fardu yang lainnya. Dan solat sunat lebih afdal dari segala perbuatan-perbuatan sunat yang lainnya. Dan sesudah solat barulah berpuasa dah. Kemudian haji. Sesudah itu zakat. Gitulah. Dia ada step dah. Jadi puasa semaya ni besar kali dah. Dari segi hak sunat dia pun besar dah. Solat dia pun, solat sunat dia pun besar dari segi darjat dia lah. Sebab itu kita kena mementingkan solat sunat ni lah, selain daripada solat fardu ya. Demikianlah urutannya menurut sebahagian ulama lah. Sebahagian ulama ijtihad gitu lah. Sebahagian ulama yang lain mengatakan ibadah badaniyah yang terafdal adalah zakat. Lain pula kata zakat lah. Sebahagian lagi mengatakan puasa. Sebahagian lagi mengatakan haji. Banyak pula khilaf ni. Namun menuntut ilmu lebih afdal. Kerana ilmu yang fardu ain lebih afdal dari segala fardu ain yang lainnya, bahkan dari solat. Ada pula kata untuk ilmu tu lebih afdal ya. Bila semaya ni kena ngaji dulu dah. Baru semaya tu betul dah. Baru semaya tu ada ada peningkatan dah, darjat dia, kefahaman dia, khusyuk dia dah. Jadi ada kata ngaji tu lebih afdal. Dan ilmu yang fardu kifayah lebih afdal dari segala macam fardu kifayah lain tak? Mana? Ya ke dah? Kita tengok. Takut masuk fardu kifayah gana. Dia kata daripada dan yang fardu kifayah daripada ilmu itu, dah ilmu itu ilmu semaya lah, ilmu solat dah. Fardu kifayah bab semaya ni lebih afdal daripada fardu kifayah bab lain. Ada berlaku fardu kifayah, tapi fardu kifayah bab semaya lebih afdal daripada segala ilmu fardu kifayah lain. Gitulah dah. Ataupun ni ilmunya fardu kifayah. Fardu kifayah dan ilmu ni ada tahap ilmu fardu ain, ada fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah tu lebih besar daripada fardu kifayah lain ni. Fardu kifayah lain contohnya setengah kata semaya jemaah, setengah kata semaya jenazah dah. Jadi benda-benda tu dikira semaya benda-benda yang fardu kifayah, tapi besar lagi menuntut ilmu lah. Gitulah. Dan yang lebih afdal dari segala solat-solat sunat ialah solat sunat hari raya. Sesudah itu solat sunat hari raya fitrah.
Hari raya haji. Jadi besar ni solat, tengok di sini pun sebut. So lebih besar solat sunat hari raya haji berbanding solat hari raya sunat. Solat raya fitrah ni. Ada. Sesudah itu barulah solat gerhana matahari. Fadilah lusa dia. Lepas tu sudah itu solat gerhana bulan. Kemudian solat minta hujan. Sesudah itu solat witir. Oh tu. Kata solat witir lepas tu dah. Jadi solat hari raya fitrah ni mengikut mazhab Hambali ke apa wajib bukan sunat dah. Hambali ke Ibn Taimiyah ke apa dah. Wajib ni. Sebab apa wajib? Sebab Nabi perambak suruh pergi semaya belaka. Semaya raya dah. Dia bukan fardu kifayah, fardu ain lah. Ikut Ibn Taimiyah lah. Tak apalah nak cerita bunyinya. Sebab itu dia bubuh peringkat tinggi dia. Semaya sunat hari raya haji. Lepas tu semaya sunat hari raya fitrah tu peringkat tinggi. Kerana besar. Jadi kita kalau boleh jangan tinggal lah. Semaya sunat hari raya haji. Dan lepas tu saya semaya sunat hari raya fitrah. Dah. Dan kaedah sebenarnya adalah berjemaah. Lebih besar jemaah. Lebih baik untuk semaya hari raya. Bukan selagi kecil lebih baik dah. Jadi dah kalau timbul isu COVID ni nak. Saya rasa gitulah dulu dah. Kita bincang lepas ni pula dah. Solat sunat witir banyak lagi dah. Rasa panjang nak bincang dah. Sekatulah dulu wallahu alam subhanakallah walhamdulillah subhanakallah walhamdulillah subhanakallah walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.